Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Seperti biasa tuan-puan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, masa, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan kitab Hidayatus Sibyan. Masih lagi kita bincang berkaitan dengan martabat ai dalam syariat mazhab kita ataupun dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung contoh ataupun jenis air yang kedua dalam martabat yang kedua. Martabat air dan mazhab Imam Syafi'i itu pun ada 3 saja. 4 itu dia lebih air musyammas, 4 itu tapi umumnya ataupun asasnya martabat air ataupun standard air di dalam mazhab kita ada 3. Ini tajuk yang paling basic untuk mengenali alat bersuci. Barulah kita akan bincang berkaitan dengan tata cara bersuci. Itu tajuk-tajuk yang basic yang perlu kita settlekan. Martabat air dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3. Yang pertama ialah air yang dibenarkan untuk kita bersuci, iaitu nama dia, kategori air ini air yang suci pada dirinya dan juga boleh menyucikan yang lain. Itu dipanggil kategori air yang pertama. Air tahirun, muttahirun. Dia ada 2 keistimewaan air, 2 kelebihan air, iaitu tahirun, dirinya dipanggil tahirun fi nafsih, suci pada dirinya, iaitu boleh digunakan untuk kita minum dan sebagainya. Dan muttahirun, dan dia ada kuasa untuk menyucikan yang lain. Ini martabat yang pertama, kategori yang pertama, iaitu nama dia air ini ialah air mutlaq. Dan contoh dia kita dah bincang, contoh dia ada 7 asas itu. Kemudian yang kedua pula sambung malam ni, martabat air yang kedua iaitu tahirun, tapi dia ghaira muttahir. Suci pada diri dia tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Diri dia suci, hanya boleh diminum sahaja air ini, tetapi dia tidak ada kuasa untuk menyucikan yang lain. Dia tidak ada kuasa untuk mengangkat hadas. Tak boleh guna untuk ambil wuduk, mandi wajib, dan juga tak boleh guna untuk bersuci najis. Tak boleh guna basuh kencing, suci najis, basuh begok dan sebagainya. Nama air ini ada 2. Pertama ialah air mutaghayyirun. Itu jangan kita guna tu, pada hilang dah nama dia. Kita kena syarak ini nak bertahan dia, pertahankan syarak dia, kena guna nama dia dan kena amal. Itu sahaja cara untuk pertahankan syariat. Kena tahu, amal, dan juga sentiasa kita guna dia punya terma dia ataupun nama dia. Nama dia air mutaghayyirun muqayyidun. Dia ada 2 nama air. Sama je makna dia, air muqayyad dan air mutaghayyir. Tu kita bincang minggu lepas. Minggu ni pula kita bincang air yang kedua, iaitu air mustakmal. Air mustakmal ni biasa kita guna di kalangan masyarakat kita, biasa kita sebut air mustakmal. Cuma hari ni tuan-puan, kita nak spesifikkan mustakmal. Jangan terlalu besarkan skop mustakmal sehingga dijadikan mustakmal itu bahasa. Ini yang jadi panggil bahaya apabila kita panggil terlupa, terlepas pandang dan sebagainya. Kita luaskan skop mustakmal itu sehingga
banyak situasi tu tempat jadi mustakmal. Tidak, mustakmal hanya berlaku dua tempat saja. Kita akan bincang malam ni. Air yang kedua, kategori pertama, kategori yang kedua ini iaitu air mustakmal. Mutaghayyir kita lepas bincang, iaitu air yang berubah. Mutaghayyir ni air yang berubah dengan sebab masuk, berubah ciri dengan sebab masuk sesuatu yang suci, lagi pula larut dan berubah yang banyak. Itu dipanggil air mutaghayyir. Seperti air Milo, air kopi, sirap dan sebagainya, itu dipanggil air mutaghayyir. Air mutaghayyir, contoh dia ialah banyaklah kopi dan sebagainya. Sebab tu kalau orang tanya kita air Milo tu air apa, kalau kita tak tahu nama, kita hanya jawab air Milo. Air sirap air apa? Air sirap. Dalam sistem syariat, kita bincang di sistem syariat, kedudukan air Milo, air sirap, air kopi, air teh ni berada dalam kategori dan standard mana? Ada orang jawab mustakmal. Itu teruk sangat tuan. Mustakmal guna kok mana? Air mustakmal yang telah digunakan, dia tak bertemu cari dia punya struktur itu. Paling selamat dia jawab air Milo lah, air boleh minum. Tak tahu nama dia. Nama dia air Milo, nama dia air sirap, boleh minum, tapi mengkadah tak boleh. Dia tahu mengkadah tak boleh, basuh kecil tak boleh, minum boleh. Nama apa? Nama air teh. Air teh tu contoh dia. Nama sebenar dia adalah air ma'un mutaghayyirun. Air yang berubah ciri dia dengan sebab masuk sesuatu yang suci. Itu nama dia, itu dipanggil ismum dia. Tapi contoh dianya, panggilan dianya, contoh dia, banyaklah nama-nama tu, air Milo dan sebagainya. Yang kedua, dia ada dua contoh. Dalam kategori yang kedua ini ada dua contoh. Contoh yang kedua ni ialah, nama yang kedua ni ialah air mustakmal. Air mustakmal. Kita tengok apa makna mustakmal yang dikendaki di dalam terma syarak. Dia ada dua situasi sahaja. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan keduanya daripada tiga sebab berubahnya air mutlak. Ini dia gaya bahasa yang berbeza sedikit daripada kitab lain. Kalau kitab lain tuan-tuan, kebanyakan kitab Arab dan kitab Jawi, kitab Melayu, lebih kurang sama gaya bahasa dia. Dia akan susun mengikut struktur standard, martabak. Tapi kitab kita ni dia ringkas, dia tak ikut struktur martabak, tapi dia bagi contoh ringkas sahaja, iaitu air mutlak ini boleh berubah dengan beberapa sebab. Gaya bahasa dia berbeza. Baik, keduanya ialah sebab berubahnya air mutlak itu sebab digunakan, pakai itu mana digunakan, akan air mutlak itu pada basuh fardu, pada wudu dan pada mandi. Ini bahasa dia tuan-tuan. Ini dia ikut terjemahan mengikut nahwu Arab. Fi itu dia panggil bukan fi zarfiyah. Fi di sini nisbi, iaitu nisbah. Pada itu yang kata air digunakan itu bila nisbah basuhan wudu ataupun fardu wudu yang wajib dan basuhan mandi yang wajib. Dan tiada sampai perhimpunan air itu dua qullah. Ini bahasa lama tuan-tuan. Baik, bahasa kita. Ini dia nak cerita tuan-tuan, dia nak cerita air mustakmal. Dia tak bawa nama, hilang nama tu. Dia dah tahu dah, kita dah tahu dah air ni apa. Bahasa lama tu, pandang kitab lama. Sehingganya kitab lama ni dia tak bawa makna, dia terus bagi dalam bentuk makna. Mutaghayyir pun dia tak bawa, terus dia bawa makna. Mustakmal pun dia tak sebut, dia terus sebut makna. Tu orang dulu tu orang dulu dia kenal sangat, hampir sangat terma dengan kehidupan mereka ataupun percakapan mereka sebati, sehingga mereka panggil apa, terus kepada makna. Tahu dah apabila sebut air basuhan pada fardu wudu, air basuhan pertama pada fardu wudu dan juga pada mandi wajib, itu orang tahu dah itu adalah air mustakmal.
Baik, bahasa kita tuan-tuan, apa dia air mustakmal ini? Air mustakmal ini dia berlaku pada dua tempat sahaja. Dia tak berlaku pada tempat lain. Mudah untuk ingat. Mustakmal pada lughah tuan-tuan, pada bahasa Arab. Mustakmal pada bahasa Arab ialah air yang digunakan umum, terlalu umum bahasa Arab. Tetapi datangnya syariat ataupun datangnya Islam menggunakan mustakmal sama bahasa Arab juga, tetapi menurut bahasa agama. Apabila bahasa agama guna bahasa Arab, dia nak lebih spesifik. Kalau bahasa Arab dia terlalu umum. Apa saja air diguna, air guna basuh kaki, basuh baju, basuh kereta, mandi, semua dinamakan air mustakmal. Sebab tu apabila air satu baldi tuan-tuan, dan suruh bahasanya kita guna, kita celup, maka dinamakan air mustakmal pada bahasa. Sebab tu kita kalau hilang syarak, dia akan hanya tinggal bahasa. Hilang syarak tuan-tuan, dia akan tinggal bahasa saja. Bahasa orang masih guna sembahyang. Itu selalu kita sebut yang Nabi kata, akhir zaman tinggal Islam hanyalah tinggal nama, Quran hanyalah tinggal tulisan sahaja, dan Islam tinggal nama. Apa maksud tinggal nama? Iaitu nama syarak. Sembahyang nama. Sembahyang ini, solat ini nama, ismun. Musamma dia, diri dia ialah praktikal kita nampak itu. Yang kita nampak ucapannya 5, yang kita nampak perbuatannya 8, digabungkan lengkap 8 dan 5 itu dipanggil diri sembahyang. Nama dia apa? Nama sembahyang. Sampai kiamat orang akan guna solat, tetapi dari sudut diri solat yang sebenarnya kehilang kalau kita tak ambil tahu dan kita tak belajar. Begitu juga mustakmal. Kalau kita tak tahu mustakmal menurut bahasa, menurut syarak, dia hanya tinggal mustakmal menurut bahasa. Iaitu menurut bahasa umum, asalkan air yang digunakan dipanggil mustakmal. Sama ada guna untuk mandi, untuk basuh baju, untuk basuh tangan yang bukan ambil wudu, basuh kaki yang bukan ambil wudu, basuh pinggan tu pun tak ada air. Air apa itu? Air mustakmal pada bahasanya. Itu bahasa, bukan syarak. Sebab tu hari ni tuan-tuan, ada setengah orang tuan-tuan, apabila kita kata kita guna je air tu, dia kata air tu tak boleh digunakan. Kenapa? Mustakmal, tak boleh ambil wudu. Celup saja, tangan anak dia celup, cucu dia celup, dah tak boleh guna dah air tu. Kenapa? Air yang telah digunakan dah kotor dah. Kotor lain, najis lain. Kalau najis air itu, maka martabat dia jatuh, martabat yang ketiga, daripada mutlak ke nombor 3. Kita akan bincang malam ni. Itu nama dia air mutanajis, tak boleh guna untuk ambil wudu. Tetapi kalau di tangan anak dia itu tidak ada najis, hanya ada kotor sahaja, maka air itu tetap air mutlak. Mutaghayyir tidak. Kenapa? Kerana mutaghayyir dia kena berubah yang banyak. Kalaulah kotoran di tangan anak dia ini, peluhnya ataupun benda-benda kotor, debu dan sebagainya di tangan anak dia ini, tak berubah ada air itu, berubah sedikit saja, maka tetap dinamakan air mutlak. Tak air mustakmal. Kenapa? Dah guna? Ya. Itu mustakmal pada bahasa saja. Mustakmal pada syarak, dia kena guna pada dua tempat. Ni kita nak bincang. Baik, apa mustakmal pada syarak tuan-tuan? Mustakmal pada syarak ini iaitu air yang digunakan ketika mengangkat hadas dan bersuci najis. Dua ni saja. Air yang telah digunakan untuk kita mengangkat hadas, sama ada hadas tu ada kecil, wudu, air yang digunakan selepas ambil wudu. Itu umumlah, kita akan bincang spesifik lagi. Dan air yang telah digunakan ketika kita bersuci najis, basuh kencing, basuh berak, basuh najis atas lantai, boleh jadi air mustakmal dan boleh jadi air mutanajis. Ini dia agak complicated sedikit, kita kena tahu beza mutanajis mustakmal ketika bersuci najis. Dua ni saja, dia tak berlaku pada tempat lain. Sebab itu dalam kitab-kitab Arab tuan-tuan, di kitab-kitab Jawi umumnya dia kata air mustakmal ini air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan juga untuk bersuci najis. Kalau badan kita ada hadas, ada risiko atau kemungkinan untuk jadi air mustakmal. Tapi ada cara dia. Itu umum. Baik detailnya tuan-tuan, kita tengok detail. Sebab bukan semata-mata kita ambil wudu air tak ada, ambil wudu terus jadi mustakmal, bukan. Itu kena spesifik lagi. Cuma umumnya
air mustakmal dia berlaku ketika ambil wuduk. Air yang kita tadah ketika kita ambil wuduk itu dia boleh jadi air mustakmal. Tak boleh guna dah air itu. Tak boleh untuk mengangkat hadas balik, tak boleh ambil wuduk balik, tak boleh digunakan untuk suci najis. Kenapa? Kerana itu mustakmal. Itu mustakmal yang sebenar. Adapun air yang diceluk tangan itu tak jadi mustakmal. Itu mustakmal pada lughah saja. Dia tetap air mutlak. Okey. Detailnya tuan-puan, dua ni kita ambil contoh satu dulu. Macam mana berlakunya air mustakmal ketika ambil wuduk? Dia ada spesifik lagi. Iaitu dia ada 3 ciri mudah untuk kita ingat. Ni kita secara detailnya ada 3. Kalaulah semata-mata ambil wuduk itu umum. Basuh telinga tadah tak jadi air mustakmal mazhab kita. Sebab apa? Sebab dia nak jadi mustakmal ketika ambil wuduk ni tuan-puan, kita bagi satu-satu contoh. Ambil wuduk dulu, ada 2 je. Wuduk dengan panggil apa? Wuduk dengan bersuci najis, ataupun wuduk mandi wajib dan bersuci najis. Baik. Wuduk ni macam mana boleh jadi air mustakmal? Pertamanya, ciri pertama kena wuduk yang wajib. Wuduk yang wajib. Wuduk sunat tuan-puan tak jadi air mustakmal. Orang tanya, kenapa tak jadi air mustakmal wuduk sunat? Sebab wuduk sunat bukan mengangkat hadas. Sebab hadas kita bukan berhadas. Orang yang sunat ambil wuduk, dia panggil repeat wuduk ni, apa panggil? Sunat ulangan, wuduk ulangan ni, dia badan dia ataupun dia 4 anggota dia bukan ada hadas. Sunat kita, apabila kita guna wuduk kita, sunat kita renew wuduk, memperbaharui wuduk ataupun tajdid wuduk. Bukan niat mengangkat hadas. Kita tak ada hadas kerana kita tak batal wuduk lagi. Wuduk tak batal, tak ada hadas. Sedangkan air mustakmal ini air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Sebab tu ciri pertama, dia kena jenis wuduk yang wajib, bukan wuduk yang sunat. Yang kedua pula tuan-puan, basuhan yang wajib. Basuhan sunat tak jadi air mustakmal. Kenapa? Kerana basuhan sunat bukan basuhan yang menghilangkan hadas. Basuhan yang menghilangkan hadas adalah basuhan pertama sahaja, basuhan wajib. Basuhan sunat bukan basuhan menghilangkan hadas, basuhan ta'abbudi dia panggil. Kenapa perintah ini perintah sunat, bukan perintah untuk menghilangkan hadas? Kerana hadas dah hilang dengan basuhan pertama, tapi disusuli dengan basuhan kedua sunat, disusuli dengan basuhan ketiga sunat. Itu adalah arahan kita follow. Kenapa? Kerana perintah ta'abbudi dia panggil, bukan untuk menghilangkan hadas. Sebab itu basuhan kedua tidak menjadi mustakmal. Patut air apa? Kita tengok. Kalau air itu kotor sehingga berubah ciri dia jadi peluh, daki peluh, itu mutaghayyir. Kerana peluh bukan najis, daki bukan najis, dia mustaqdzarun. Dalam mazhab Syafi'i dia ada 3 yang telah kita bincang sebelum daripada ni: hadas, najis, mustaqdzar. Mustaqdzar ni benda kotor yang bukan najis, iaitu peluh, daki, itu bukan najis. Jadi air mutaghayyir. Tapi tak boleh ambil wuduk juga. Tapi kalau peluh kita dia tak banyak, berubah tak banyak, ciri air itu bukan jadi air peluh pun, maka tetap jadi air mutlak. Basuhan yang kedua itu boleh diguna balik air tersebut. Basuhan ketiga boleh diguna balik air tersebut. Dan ciri yang ketiganya ialah dia ada 3 semua. Pertama, mesti wuduk yang wajib. Yang kedua, basuhan yang wajib, basuhan pertama, barulah air itu mustakmal. Dan yang ketiganya ialah dia kena anggota yang wajib. Dia tak berlaku pada anggota sunat. Anggota sunat tidak ada hadas. Kalau orang tanya kenapa anggota sunat tak berlaku mustakmal, kerana tidak ada hadas pada anggota sunat. Jadi tuan-puan, air mustakmal ini dia hanya berlaku pada 4 anggota sahaja: tangan hingga siku, muka, kepala dan kaki. 4 ini sahaja dalam mazhab Syafi'i yang ada
air mustakmal, yang boleh berlaku air mustakmal. Telinga tak berlaku air mustakmal, basuh telinga tak ada air. Air apa? Air basuh telinga. Air apa dia? Air mutaghayyir ataupun air mustakmal, kerana telinga kita tak ada kotor pun, tak ada balik, itu adalah air mutlak, boleh diguna balik. Boleh nak minum memang boleh lah, tak menjadi isu. Bukan isu nak minum ni, isu nak guna balik. Boleh tak nak guna untuk basuh kencing? Boleh tak guna untuk basuh berak? Boleh tak guna untuk ambil wuduk balik? Kalau air itu mutlak, boleh digunakan balik. Itu yang kita bincang. Bincang ini dari perspektif agama, bukan dari sudut selera kita. Duk bincang apa, nak guna buat apa. Itu yang jam agama tu. Lepas tu tak mau mengaji semua. Duk mengaji buat apa, dia kata buang je air tu. Mudah dia. Duk mengaji susah-susah tuan-puan, habis 40 minit mengaji nak kena air tu. Kita tak guna pun air tu, buang saja dalam kam lah. Tak apa, tak ada. Dia kata tak ada apa. Tu kenapa dia nak belajar? Jadi minda ni lah minda pupusnya agama, hilangnya agama. Dia ikut selera dia. Tak, kita bincang kerana nak tahu dari sudut agama, dari sistem agama yang Allah gubah. Kita nak tahu air itu air apa dia. Air mutlak. Kalau air mutlak boleh guna balik, boleh guna, cuma kita tak nak gunalah. Boleh guna balik. Kenapa boleh? Kerana status air itu ialah air mutlak. Status dia ialah air tahirun mutahhirun, dan nama dia ialah air mutlak. Baik, kesimpulan 3 ciri tadi tuan-puan, macam mana dia terjadinya air mutlak. Okey, contoh 3 tempat tadi, 3 ciri tadi. Wuduk yang wajib, basuhan yang wajib, anggota yang wajib. Mudah saja, semua wajib. Bila air mutlak, adakah dia nak mengalir di badan? Belum. Dia kena berpisah daripada badan. Itu panggil air digunakan. Dia ulama ni tuan-puan, dia nak apa yang kata kunci mengaji, nak mudah faham. Dia kena faham bahasa, interaksi dengan bahasa syarak. Syarak menggunakan bahasa air yang digunakan. Kalau duk mengalir di badan, itu belum lagi kata air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Dia kena bercerai daripada badan. Mana contoh? Okey, kita ambil wuduk yang wajib. Maksudnya wuduk kita ni memang bukan wuduk sunnah, bukan tajdid wuduk. Wuduk yang dah habis, maksudnya kita dah ada hadas ni, dah tak ada wuduk, nak ambil wuduk. Yang kedua, basuhan yang wajib. Basuhan wajib, basuhan pertama, kedua sunat, ketiga sunat, keempat makruh. Jangan duduk terlebih. 4 makruh. Kalau air sendirilah, air orang haram lah. Okey, dan yang ketiga ialah anggota wajib. 4 saja. Muka, tangan, kepala dan juga kaki. Macam mana? Kita basuh muka contoh. Basuh muka niat. Kalau tidak ada niat, tuan-puan tak jadi mustakmal. Sebab mazhab kita niat wajib. Mazhab Hanafi tak wajib niat. Itu dia beza. Mazhab Hanafi niat sunat saja. Lepas tu dia kena jelas identiti lah. Kita beza mazhab Hanafi dengan mazhab kita. Kita clear, kita kira mazhab kita dulu. Cuma kalau detailnya ni kita asal detailnya, kalau wuduk yang tidak ada niat pun jadi mustakmal juga. Itu yang detailnya. Kenapa? Kerana di sisi mazhab Hanafi dikira mustakmal pada mazhab Hanafi. Maka di sisi kita pun meraihkan mazhab Hanafi, kita juga menganggap itu adalah air mustakmal juga, iaitu air basuhan wuduk orang Hanafi yang tidak ada niat. Okey, contoh macam mana? Kita basuh muka, niat saja aku mengambil wuduk, basuh muka. Muka ni pertama, wuduk ni wajib. Muka ni anggota wajib. Lagi pula basuh pertama tu basuhan yang wajib. Cukup 3. Basuh pertama. Macam mana nak kira basuh pertama, nak tadah ni? Tadah kita, air tadahan ini nak tahu air mustakmal. Kira basuhan pertama tuan-puan, iaitu basuhan yang komplit, basuhan yang merata seluruh badan, seluruh kawasan muka. Contoh, kita basuh separuh, bau separuh, yang menitis belum mustakmal, kerana masih lagi belum terangkat hadas. Sebelah kiri masih belum terangkat hadas. Air yang menitis itu jangan hukumkan air mustakmal lagi. Ini secara detail bagaimana cara untuk kita tentukan
air itu mustakmal atau mutaghayyir. Jangan mudah. Setengah kita mudah je. Baru separuh tak ada air. Air itu dah dianggap mustakmal. Kenapa? Air basuhan anggota muka yang wajib, lagi pula wuduk yang wajib, basuhan wajib. Betul, tetapi belum sempurna basuhan yang wajib lagi. Orang panggil apa bahasa syarak? Belum terangkat hadas. Sedangkan air mustakmal adalah air yang digunakan mengangkat hadas. Sedangkan hadas di muka belum terangkat. Lepas tu macam mana cara nak jadi air mustakmal? Caranya sempurnakan sebelah kiri masih belum komplit. Ratakan sebelah kiri sampailah clear ataupun sampai komplit. Sempurna basuhan pertama. Maka air yang menitis, air mengalir, air itu dinamakan air mustakmal. Air yang gugur ni, kita tak ada air gugur daripada muka kita tu, basuhan pertama dah clear, dah komplit basuhan pertama, tak ada. Air itu adalah air mustakmal. Bahasa kita, air yang digunakan untuk mengangkat ataupun menghilangkan hadas. Hadas di mana? Di muka anggota wajib, basuhan pertama yang wajib, lagi pula wuduk yang wajib. Clear. Kemudian basuh pula yang kedua, sunat basuh kedua, rata basuh kedua, tak ada. Itu bukan air mustakmal. Air apa dia? Tengok. Kalau berubah air itu dengan sebab peluh kita berubah yang banyak, namakan air mutaghayyir. Tak boleh guna untuk mengangkat hadas. Tak boleh guna untuk basuh yang ketiga. Tak boleh guna untuk basuh kecil, basuh berak dan sebagainya. Kenapa? Itu air mutaghayyir. Tapi kalaulah tak ada tumpuan separuh gelas, kita basuh muka ni separuh gelas contohnya, tak ada itu air itu, maka air itu tak berubah pun, air itu tetap dinamakan air mutlak balik. Air basuhan kedua mutlak, bukan air mustakmal. Dan air basuhan ketiga juga mutlak, bukan air mustakmal. Habis. Itu contoh. Oh, tak boleh. Nah, kalau air mustakmal dah jatuh di tangan kita, dah jadi mustakmal, kita guna balik untuk basuh kedua, tak terhasil sunat. Bukanlah tak sah wudu dia dah terangkat, dah basuh pertama. Tapi isunya, adakah dapat pahala sunat menggunakan basuhan air mustakmal? Tak terhasil sunat. Kerana untuk mendapatkan pahala sunat basuhan kedua, basuhan ketiga, sungguh pun sunat, kena guna air yang sah. Sebab itu tumpuan tajuk kita mengenal pasti air yang sah untuk bersuci. Itu dia punya tajuk, dia punya topik dia. Sebab tu kita nak tahu air mana yang boleh digunakan untuk bersuci, ataupun air mana digunakan untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas ini basuh yang pertama, mengangkat hadas, itu mesti air mutlak. Tapi nak hasil sunnah juga kena air mutlak. Bisa tahu. Okey, contoh mandi sama, mandi wajib. Mandi sunat tak jadi air mustakmal. Nak lagi lah air mandi harus tumpang. Mandi harus, tak niat apa pun, pagi-pagi nak pergi kerja, tak niat pun, mandi sunat. Mandi harus, sebelum dia pergi kerja, dia mandilah pagi-pagi tu. Air basuhan mandi pagi tu, kalau dia tak ada, duduk mandi dalam beser ke, mandi dalam kolah ke, mandi dalam tap ke, tumpang, tak ada air tu. Air apa tu? Kalau campur dengan shower, campur dengan sabun, bercampur dengan shampoo, memang air shampoo lah, dia panggil air mutaghayyir lah. Tapi kalau air bersih tak ada apa, itu dipanggil air bukan air apa nama ni mutaghayyir, air mutlak. Air mutlak. Kenapa? Kerana air yang dia mandi harus, bukan mandi sunat, bukan mandi wajib. Kalau mandi sunat pun tak jadi air mustakmal, apatah lagi mandi harus. Dia jadi mustakmal itu pun mandi wajib saja, iaitu mandi mengangkat hadas. Hadas apa? Hadas besar. Dia berjunub. Apabila berjunub, dia nak kena hilangkan hadas dia dengan air. Nak kena mandi wajib. Itu dipanggil wajib mandi tu. Apabila dia berjunub, sebab berjunub banyaklah, maka nak kena mandi wajib. Kenapa nak kena mandi wajib? Sebab seluruh badan dia ada hadas. Seluruh badan dia ada hadas. Dia panggil
amrun i'tibari yaqumu bi a'dha'il badan yamna'una sihhatus salat. Haitsu la murakhis. Dia punya hadas ini dia panggil apa? Berada di seluruh badan dia. Hadas apa? Hadas besar. Nak hilangkan hadas besar di seluruh badan ni macam mana nak buat? Kena basuh menggunakan air mutlak. Lepas basuh guna air mutlak, tadah air itu air mustamal. Bila air mustamal? Tengok, pertama mandi wajib. Yang keduanya ialah basuhan yang wajib. Mandi sunat ni tuan-puan, mandi wajib ni tuan-puan sama. Dia ada perkiraan kali pertama wajib, kali kedua sunat, kali ketiga sunat. Kita main tak ada kira tuan-puan. Main duk berapa air tu je. Tak kira berapa kali. Setakat tak puas tak keluar bilik. Tak tahu berapa kali, tak ada kira kali. Hilang kali tuan-puan. Pertama tu wajib. Kali kedua tu sunat. Nak dapat pahala sunat ni panggil value added ni, nilai tambah ni. Orang panggil improve kita punya, orang panggil quality pahala. Main minda fiqah tuan-puan. Ni tak kira tasawuf lah, minda fiqah. Tasawuf lagi powerful lah. Minda fiqah selalu saya sebut, dia panggil fiqah minda. Ulama ni tuan-puan, dia akan nampak setiap suatu aktiviti tu, dia nampak boleh menjana pahala. Sebab itu dia nampak pahala wajibnya, pahala sunatnya. Sunat dia takkan tinggal walaupun value dia agak rendah berbanding wajib. Tapi kalau nak nilai sama-sama sunat, tinggi. Kalau nak compare dengan wajib, memanglah tak boleh compare. Dia punya value dia tinggi yang wajib. Tapi nak kira kalau sesama sunat, tinggi. Tak boleh kita tinggal. Bilangan tu, bilangan mandi kali kedua sunat, kali ketiga sunat, kali keempat makruh. Baik, macam mana mustakmal pada mandi ni? Kena mandi wajib. Mandi sunat ke Jumaat tak jadi mustakmal. Hari Jumaat kita nak mandi sunat, tak jadi mustakmal. Sunat hari raya tak jadi mustakmal, iaitu mandi wajib saja. Yang kedua pula basuhan pertama. Kalau basuhan yang kedua dah ada tadah lagi, itu tak jadi mustakmal. Anggota wajib, dia mandi tak perlulah. Mandi ni satu anggota je. Mandi tak perlu cari mana wajib mana sunat. Mandi ni satu anggota daripada atas sampai seluruh badan. Dia panggil satu anggota saja mandi. Kalau wudu 4 anggota. Mandi ni dikira satu. Daripada kepala sampai hujung kaki satu anggota. Maknanya tuan-puan, bila mustakmal ni? Bila nak kira mustakmal? Jangan terus jadi mustakmal terus. Duk atas paik, duk bawah paik, terus tadah mustakmal terus. Tak. Mustakmal ini apabila selesai basuhan yang pertama pada mandi. Bila nak selesai? Apabila komplit. Contoh, mana anggota yang last kita basuh, tu baru selesai, tadah selepas tu air. Contohlah kita mula atas dulu. Mula atas dulu, last sekali di mana? Di kaki. Contohlah, kaki tu anggota yang terakhir kita menyempurnakan basuhan. Maka selepas kaki tadah air itu, yang mengalir air, berpisahnya air daripada badan kita, itulah dia air mustakmal. Itu kali pertama. Kemudian sunat kali kedua, basuh lagi kali kedua sunat, itu tak kira air mustakmal. Habis. Okey, kita tengok qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi kita ni dia tak detail tu, kerana dia ringkas saja, tu yang kita perlukan detail sendirilah. Maka air yang dua bahagi ini air mutaghayyir dengan mustakmal. Mutaghayyir dengan mustakmal. Maka air yang dua bahagi ini suci dirinya, tiada menyuci bagian lain. Diri dia suci, boleh minum, tapi tidak boleh menyucikan lain. Tak boleh ambil wudu, mandi wajib, dan tak boleh bersuci najis, tak boleh. Lain boleh, nak mandi biasa boleh, nak basuh pokok bunga boleh, basuh pinggan boleh, basuh baju yang tak ada najis boleh. Air mustakmal boleh digunakan untuk benda lain. Habis, masuk last sekali. Dan ketiganya, itu asal tuan-tuan, saya tak sebut yang detail lah, tak sempat masa. Yang detail ni dah ada lebih kurang 7 jenis, tak sempat malam ni. 7 jenis wudu
yang termasuk mustakmal juga. Ini asas saja kita bincang malam ni. Wuduk orang gila, wuduk orang yang perempuan yang mandi wajib perempuan yang gila, mandi wajib perempuan kitabiah, wuduk kanak-kanak yang belum balik nak pergi mengejar haji dia umrah, nak pergi kerja haji atau kerja umrah, anak-anak belum balik diwudukkan oleh wali dia. Jadi juga air itu dikira air mustakmal juga. Tapi malam ni kita bincang yang asas saja tanpa menyebut ada 7 jenis wuduk. Orang wuduk dan mandi lah, 7 jenis tu wuduk dan mandi termasuk mustakmal juga. Tapi malam ni kita basic dulu tuan. Okey, terus ke yang ketiga, martabat yang terakhir, martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga. Dan ketiganya berubah air mutlak, jatuh martabat yang ketiga sebab jatuh di dalamnya, di dalam air mutlak itu najis. Jatuh dan air mutlak itu najis. Maka daripada air yang asalnya mutlak, yang asalnya suci pada dirinya, boleh menyucikan yang lain, apabila jatuh saja najis di dalam air mutlak ini, dia jatuh martabat serendah-rendah. Kan ada 3 martabat dan agama. Kita dah bincang tuan-puan ni martabat air dan agama, 3 ni. Serendah-rendah air dan agama ialah nama dia air mutanajis. Air mutanajis iaitu air yang masuk najis di dalamnya. Dinamakan air itu air mutanajis, iaitu air yang masuk najis di dalamnya dalam air itu, maka air itu nama dia adalah air mutanajis. Berbeza dengan air najis. Lain tuan-puan. Air najis ni apa dia? Diri dia tu najis. Air kencing itu diri najis. Air kencing diri dia najis. Tu bukan mutanajis, tidak. Tetapi air mutlak masuk air kencing sedikit, maka dinamakan air itu mutanajis. Dia boleh kembali balik suci. Tapi kalau najis, diri najis, dia tak boleh kembali balik, tidak ada asal bagi najis. Contoh air kencing tuan-puan. Air kencing ni kita kumpul satu kolah air kencing, bersih, ciri dia tidak ada, tak ada warna kencing, warna teh, warna oranye, tak ada, tidak ada lagi warna, bau tidak ada lagi bau air kencing, taste tak perlulah. 3 ciri hilang. Warna, rasa dan bau hilang, putih. Kita tengok air kencing dalam kolah kita ni macam air mineral. Kalau boboh dan botol sanggup minum lah putihnya air kencing tu. Adakah dia air mutlak? Tak, dia tak kembali pada air mutlak, tetap air kencing. Kenapa? Kerana diri dia najis, bukan mutanajis. Dia beza di antara najis dan mutanajisun. Beza. Kalau najis, walaupun berubah ciri, walaupun banyak, tetap dia tidak akan berubah status najis dia. Tetapi kalau mutanajis, air putih masuk sedikit najis, berubah jadi air mutanajis, dia boleh kembali balik air mutlak balik. Boleh kembali balik dengan hilangkan dia punya ilah dia, hilangkan sebab. Kenapa sebab berlaku mutanajis? Sebab dia masuk, sebab dia berubah. Yang kedua sebab sedikit. Berubah apa? Berubah ciri. Yang kedua sedikit, maka kita tambah air jadi banyak. Tambah air sehingga banyak, dan ciri dia hilang. Ketika tu tuan-puan, dia akan hilang nama air mutanajis, kembali balik air mutlak. Sebab itu isu malam ni kita nak bincang isu air kumbahan tuan-puan, boleh kembali kepada air mutlak balik. Air kumbahan, air najis itu, air mutanajis itu boleh tak kembali balik kepada air mutlak? Boleh. Dengan cara 2, berhilangkan perubahan dia, hilangkan sebab dia, sebab berlaku air mutanajis itu. Sebab pertamanya ialah dia punya perubahan, ada ciri-ciri yang berubah. Yang kedua, sebab yang kedua dia sedikit, maka kita tambah air. Pertama, cara dia mesti tambah air, jangan tambah najis, jangan tambah air kencing, kena tambah air. Tambah air, tambah sehingga apa? Sehingga hilang perubahan. Kalau tambah lagi satu empangan tapi masih ada ciri, tetap nama air mutanajis. Satu empangan dah kita tambah dan hilang ciri, dia jadi air mutlak balik, walaupun empangan itu asalnya kumbahan.
boleh. Itu cara dia. Sebab tu tak perlu bimbang tuan-tuan, orang jual air kumbahan boleh minum, tak ada masalah apa. Dia bukan jual air najis, air kumbahan dia jual. Kemudian diproses, bukan diproses ditapis, berlaku proses penyulingan, itu lagi tak ada masalah apa lah. Kalau dia tak suli pun tuan-tuan, dia tambah air, hilang ciri, kembali balik kepada mutlak balik. Cuma kita je tak selesa lah, tak selera lah. Dia kata aku tahu ni asal air kumbahan ni, air pangan ni memang air kumbahan, tak selera nak minum. Tak apa, tak selera itu isu selera. Kita bincang isu hukum, boleh diminum. Umum. Dia asalkan hilang. Cuma kalau najis berat ini, proses dianya mesti melalui proses tambahan lah. Kena mazhab kita, kena juga orang panggil apa, basuh melalui tanah. Dia kena juga proses tanah. Tapi ulama kata kalaulah bekas tak perlu tambah tanah lagi pun. Kalau kita buat proses itu, di dalam itu ada orang panggil apa, tanah, unsur tanah. Okey, last sekali tuan-tuan, kita dah nak isyarat. Okay, sebab apa? Sebab jatuh di dalamnya dalam air mutlak itu najis, sekurang-kurangnya ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan. Tu sekurang-kurang perubahan tu, ni sebuah mata orang yang pertengahan. Padahal air itu sedikit. Pertama berubah, najis itu berubah, kelihatan pada mata orang pertengahan. Dan lagi pula, padahal air itu sedikit. Apa maksud sedikit? Erti sedikit itu kurang daripada 20. Jadi najislah ia air tersebut dengan semata-mata terkena najis tersebut. Dia beza sedikit dengan air mutaghayyir. Kalau air mutaghayyir, contoh tuan-tuan ni air mutlak, kita masuk sedikit, contohlah sedikit air teh sikit sangat teh, berubah dah, tapi berubah yang sedikit. Kalau benda suci, dia nak syarat berubah yang banyak, baru dinamakan air itu air mutaghayyir. Itu syarat dia. Tetapi kalau masuk dalam ni air najis, air najis, ataupun masuk najis, dia berubah tak disyarat banyak. Walaupun ubah sedikit, mengikut pandangan mata orang biasa, orang kita. Jangan suruh orang tengok mata belah tu. Mata belah dia bukan spek tuan-tuan, tak nampak lagi. Contoh masuk air kecil, imbas air kecil berubah. Kalaulah benda ini syarat dia ada 2 syarat. Okey, saya sebut penuh. Pertama, masuk najis. Yang kedua, dia kena berubah walaupun sedikit berubah. Yang ketiga, air itu sedikit. Kalau air sedikit masuk saja najis, dia auto berubah, tak berubah tetap najis. Tetapi kalau air itu banyak, dia syarat dia berubah walaupun sedikit tetap. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, kuantiti air dia mempengaruhi kalau masuk najis. Kalau najis air ini sedikit, masuk saja najis, auto jadi najis. Walaupun kita tengok tak nampak perubahan, tapi confirm, yakin yang masuk itu najis, tetap auto. Kenapa? Kerana air sedikit tidak ada kekuatan untuk mempertahankan status asal dia, tak boleh. Walaupun tak, kita tengok tak nampak berubah pun, tetap kerana air sedikit. Tapi kalau air banyak, dia kena berubah. Masuk najis, berubah, tak perlu pun berubah banyak, sedikit dah dikira air itu air najis, walaupun air itu banyak. Tu beza dengan mutaghayyir. Mutaghayyir dia kena banyak. Kalau masuk teh sikit tuan-tuan, boleh lagi ambil wuduk. Air apa ni?
air teh. Tak, air apa ni? Bukan panggil teh apa macam ni. Itu dinamakan air mutaghayyir lagi. Ni disebut air banyak. Atau air itu banyak, iaitu sampai 2 qullah atau lebih, dan mengubah najis itu akan dia, kan air itu pada sifatnya, jika sedikit ubahnya sekalipun rayah dia, walaupun berubah sedikit tetap dihukumkan najis sekiranya air itu banyak. Tapi kalau air itu sedikit, auto masuk je najis, auto jadi mutanajis. Jadi najislah ia air. Maka air yang dua bahagi ni maknanya air yang sedikit jatuh najis, auto jadi najis, jadi mutanajis. Dan air yang banyak jatuh najis, berubah yang sedikit, tetap jadi najis. Dua air ni. Dan air yang dua ni tiada boleh dipakai, ni digunakan akan air ini sekali-kali, kerana ia najis, kerana air ini air mutanajisun, air mutanajis, ini air najis. Syahdan, wallahu a'lam. Masuk tajuk baru. Syahdan masuk tajuk baru, iaitu tayammum. InsyaAllah bulan depan ataupun akan datang minggu kedua nanti. Minggu ketiga nanti kita akan bincang tajuk baru, iaitu tata cara tayammum di dalam mazhab Syafi'i. Ni pun ikut berbeza mazhab juga tuan-tuan. Kita orang Malaysia ni dia agak panggil apa? Agak banyak juga kes-kes mula tahun 90-an ni tuan-tuan. Ramai kita punya guru-guru kita belajar di luar negara, bawa balik juga mazhab Hanafi, menyebabkan tayammum kita agak confuse sedikit, berbeza dengan mazhab Hanafi. Kadang-kadang kita duk amal tu mazhab Hanafi, dia tak perasan boleh ingat mazhab dia. Tak, mazhab kita lain. Mazhab kita tuan tayammum insya-Allah akan datang, iaitu dia kena tayammum dan juga wudu. Biasa orang kita kalau sakit terus tayammum, tak ambil wudu dah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab kita kalau sakit tak boleh kena air, dia kena tayammum. Tepat boleh kena air, dia kena ambil wudu. Tapi kalau mazhab Hanafi, dia terus tayammum tanpa wudu. Mazhab kita yang terus tayammum tanpa wudu ni satu isu saja, itu isu yang tidak ada air. Sedikit pun tidak ada air, maka tayammum terus. Dia panggil tayammum dengan sebab tidak ada air. Tapi kalau tayammum dengan sebab sakit, dia kena wuduk dulu, mazhab kita. Kita akan belajar ke datang. Tapi kita ni kecil saja. Baik, kesimpulan hari ni tuan-tuan, habis kita belajar 2-3 minggu, iaitu martabat ataupun standard air dalam mazhab kita. Ada 3 standard, iaitu standard pertama, air nama dia air mutlak. Kategori yang pertama ni, air yang suci pada dirinya, boleh menyucikan lain. Nama dia air mutlak. Contoh dia, asasnya ada 7, punca dia ada 2 sumber, atas dan juga bawah. Dan yang keduanya, martabat yang kedua, air yang suci pada dirinya tapi tidak boleh menyucikan yang lain, ada 2 nama, iaitu air mutaghayyir, kita bincang bulan lepas, dan malam ni iaitu air mustakmal. Ada 2 nama, air mutaghayyir dan juga air mustakmal. Air mustakmal kita bincang malam ni, dia hanya berlaku pada 2 tempat, iaitu ketika mengangkat hadas, ketika mengambil wuduk, dan juga ketika mandi wajib. Kita kena tahu bila ambil wuduk yang jadi mustakmal, bila mandi wajib yang ada mustakmal. Dan tak sempat kita nak sebut contoh yang kedua, iaitu ketika bersuci najis. Dia agak complicated sedikit. Ketika bersuci najis itu, dia kena tahu cara macam mana nak hukumkan. Kita basuh lantai kita ataupun basuh baju yang ada najis, dia boleh jadi air mustakmal. Ada cara dia macam mana air mustakmal. Tak sempat malam ni tuan-tuan. Contoh yang kedua yang tak tepat, iaitu air mustakmal ketika kita membasuh najis. Kalau tak kena cara, tak kena gaya, dia jadi air mutanajis. Kalau kena gaya, cukup syarat dia, jadi air mustakmal. Tak cukup syarat, air mutanajis. Itu saja beza dia. Mutaghayyir tu dia tak jadilah, dia tak akan jadi mustakmal. Sebab air kita duk bincang air basuhan pertama, bersuci najis. Basuhan kedua sunat. Bersuci najis sama juga tuan-tuan, dia sunat juga 3. Kita basuh begok, basuh kali pertama wajib, dah selesai dah. Sunat kali kedua, basuh lagi. Sunat kali ketiga, basuh lagi. Cukuplah.
Tapi kita tak kira pun. Kita main letak baik ikut dam 20 minit ke, lagi tak puas hati, hantam je. Puas dah lagi tak? Bukan kira cuci dah lagi, puas dah lagi. Kita pun tanya anak kita, puas dah lagi. Dia kira puas dia, selera dia. Bukan kira selera, kira agama dulu. Nak kira selera ni hak basuh, bersih, kotor. Itu boleh kira selera kita. Kalau bersih melibatkan agama, dia tak boleh kira selera. Dia kena letak panduan agama. Kalau mandi biasa boleh kira selera, puas dah lagi. 2 jam dah mandi ni, tak apa. Tapi mandi wajib tuan-puan, tak boleh nak kira puas macam tu. Basuh yang pertama clear, basuh kali kedua clear, basuh kali ketiga clear, cukup dah. Kali keempat tak perlu dah, makruh. Melainkan tukar niat, aku ni bukan nak mandi wajib dah, saja-saja mandi. Mandi harus. Mandi harus tak apalah, tukarlah pula niat. Tapi kadang-kadang kita ni tak tukar niat pun, mandi wajib lah. Sampai 20 minit mandi wajib. Itu yang makruh tu. Lebih. Sampai 4 kali 4 kali 5 kali 6 dah. Itu jadi makruh. Jadi kita tukar kita punya minda kita supaya orang panggil apa, clearkan ada beza di antara amalan agama dengan amalan harian kita ataupun adat resan kita. Mandi wajib lain, mandi sunat lain. Basuh begok lain, basuh kotor lain, basuh kecil lain. Basuh begok tu jangan lama sangat. Dah lah basuh begok air surau, dia hantar sampai 20 minit. Dia duduk besi rumah dia selagi tak puas haji ni tak keluar. Bini dia kata, kita pergi ziarah rumah dia. Dia kata, naiklah ustaz, haji duduk dalam tandas, entah 20 minit tak keluar lagi. Buat apa? Begok lah tu. 20 minit buat apa? Basuh. Makruh lama-lama. Kenapa? Kerana tak puas. Tak puas tu syaitan. Dia was-was. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita doa juga tuan-tuan, saya lupa kepada arwah kan. Arwah yang selalu datang belajar tu. Kita niat juga doa kita malam ni untuk arwah yang belajar. Mudah-mudahan dapat pahala kepada dia, sahan untuk akhirat dia. Minta niat saham akhirat, saham belajar dia tu. Sebab tu niat betul-betul belajarkan Allah Ta'ala. Walaupun kita mati, tapi setiap malam yang kita belajar ini akan diberikan pahala kepada dia. Kenapa? Kerana dia niat aku belajar sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.